Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu, oleh itu jadikanlah kami orang-orang yang menyaksikan kebenaran-Mu. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu seorang rasul yang menjadi contoh yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhirat, orang-orang yang mengharapkan Allah Taala dan hari akhirat, serta mengingati Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari Jumaat yang mempunyai 1001 macam kebaikan dan kelebihan, yang seharusnya kita sebagai mukmin, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha sedaya upaya untuk merebutnya. Mudah-mudahan dengan segala amalan, dengan segala fadilat, amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menjadikan kita sebagai orang-orang yang diridainya, sehingga akhirnya kita nanti insya-Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bermaksud, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ataupun kembalilah kamu kepada aku dalam keadaan engkau redha. Aku sebagai Tuhanmu dan aku redha engkau sebagai hamba-Ku. Oleh itu, masuklah kamu ke dalam keredaanku, masuklah kamu ke dalam menjadi hamba-hamba-Ku yang aku redai, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi tuan-tuan, inilah dia matlamat hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah selepas ini kita akan terus diberi kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apa juga yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan seterusnya kita terus istiqamah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan cuba membentangkan beberapa petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beramal pada hari Jumaat, ataupun perkara-perkara sunat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakannya. Dan seterusnya insya-Allah kita akan cuba lihat sebahagian daripada perkara yang sangat penting untuk kita fahami di dalam surah Al-Kahfi, yang mana surah Al-Kahfi ini adalah di antara surah yang sunat untuk kita baca pada hari Jumaat. Dan daripada situlah insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajarannya. Dan sebelum itu tuan-tuan, saya nak sama-sama kita merenung sejenak kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami, yakni Allah Ta'ala, pasti akan menguji kamu, wahai orang-orang yang beriman, dengan sesuatu ujian, sama ada yang berbentuk ketakutan, ataupun kelaparan, ataupun kehilangan harta benda, ataupun kehilangan nyawa, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ataupun kami ini adalah milik Allah Ta'ala, dan pasti akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat belas ihsan daripada Allah Ta'ala, sentiasa dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan dan juga rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kepada ayat ini, tuan-tuan, kita lihat bagaimana hari ini saudara-saudara kita, sama ada yang ada di dalam negara ataupun di luar negara, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Di dalam negara, saudara-saudara kita di pantai timur dan juga di beberapa buah negeri di Perak, telah pun diuji dengan keadaan banjir yang tak pernah berlaku sebelum ini, sehingga menyebabkan kehilangan harta benda, menyebabkan ketakutan, menyebabkan kehilangan nyawa, menyebabkan kelaparan dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu ujian untuk melihat sejauh manakah daripada kalangan kita yang ditimpa ujian ini tadi benar-benar dapat mengembalikan semula apa yang telah berlaku ini kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya bersabar dengan meyakini bahawa ini semua adalah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran daripada itu, insya-Allah mereka inilah orang-orang yang akan mendapat selawat dan juga rahmat, orang-orang yang akan mendapat anugerah yang baik dan juga kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan terus memberi hidayah kepada mereka. Begitu juga tuan-tuan dengan saudara-saudara kita yang berada di luar negara. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita dijangkakan kat sini akhir bulan 1 akan berlaku cuaca sejuk yang melampau. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan di negara-negara Arab, contohnya di Palestin, Palestin sama ada kawasan-kawasan yang dijajah oleh Israel ataupun Gaza, tuan-tuan, sekarang ini berada pada keadaan sejuk melampau. Yang jarang sebelum ini salji turun, sekarang ni ada salji. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang berada di Syria. Tuan-tuan, setiap hari sekarang ini kalau kita tengok berita di surat-surat khabar berbahasa Arab melalui internet ataupun Facebook dan sebagainya, tuan-tuan, kita akan dapati berita-berita berkenaan dengan kematian setiap hari disebabkan oleh kesejukan melampau, sama ada daripada kalangan kanak-kanak ataupun daripada kalangan orang dewasa. Tuan-tuan, sungguh menyedihkan keadaan mereka, tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka bukannya macam kita kat sini, tuan-tuan. Kita sejuk sebab sejuk aircon, tuan-tuan. Kita sejuk sebab sejuk yang memang berada dalam keadaan yang mewah, ataupun memang berada dalam keadaan yang cukup selesa, tuan-tuan. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, kesejukan mereka lantaran kerana rumah mereka telah dihancurkan oleh tentera-tentera Israel dalam serangan terakhir pada bulan pada 2014 yang lepas. Kebanyakan daripada penduduk Gaza, tuan-tuan, tidak mempunyai rumah. Jadi ke mana mereka nak berlindung, ke mana mereka hendak mendapatkan, ataupun mereka hendak berlindung daripada kesejukan yang melampau ini, melainkan mereka hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Bantuan selimut tak ada, elektrik tak ada, apa semua tak ada, tuan-tuan. Keadaan yang sungguh menyedihkan sekarang ini sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestin ataupun di Syria. Jadi begitulah, tuan-tuan. Bagaimana seorang ulama yang terkenal, Dr. A'id Al-Qarni, menyebutkan bahawa umat Islam di Palestin, terutamanya di Gaza dan juga di Syria, sekarang ini sedang berhadapan, benar-benar sedang berhadapan dengan ujian-ujian yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi. Iaitu yang pertama, apa dia? Ketakutan. Yang keduanya ialah kebuluran. Yang ketiganya ialah kehilangan harta benda. Yang keempatnya ialah kehilangan nyawa, tuan-tuan.
Ini semua adalah ujian-ujian yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang yang beriman. Dan daripada situlah tuan-tuan, kita berdoa agar dengan ujian-ujian ini akan dapat meningkatkan lagi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan. Ujian adalah merupakan satu perkara yang lumrah, yang mesti akan dihadapi oleh setiap manusia, yang mana dengan ujian-ujian inilah harus kita fahami dia mempunyai hikmah-hikmahnya yang tertentu, yang akhirnya insya-Allah Allah Taala akan jamin rezeki, Allah Taala akan jamin kemudahan hidup kita, Allah Taala akan jamin kasih sayangnya dan seterusnya hidayahnya sampai ke hari kiamat nanti insya-Allah. Baiklah. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, apabila kita menyebut tentang perkara-perkara sunat di hari Jumaat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari Jumaat ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada hari yang mempunyai fadilat, hari yang mempunyai kelebihan-kelebihannya, sehingga disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Dan kita tengok dalam beberapa buah hadis tuan-tuan, di antara sebab kenapa orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka merasa cemburu dengan orang-orang Islam. Salah satu sebabnya ialah kerana hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat tuan-tuan? Kerana hari Jumaat ini mendahului. Hari Jumaat ini sebagai hari kebesaran orang Islam setiap minggu, mendahului hari kebesaran mereka, sama ada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi inilah dia di antara keistimewaan ataupun sebagaimana yang telah disebut oleh baginda Rasulullah dalam beberapa buah hadis, menjadi sebab kepada cemburunya ahli kitab kepada umat Islam. Itu yang pertama tuan-tuan. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebut satu ataupun telah mewujudkan satu surah yang khusus berkenaan dengan hari Jumaat, yang menerangkan kepada kita beberapa asas yang berkaitan dengan akidah dan juga beberapa adab dan tata susila yang perlu dijaga oleh kita sebagai umat Islam pada hari Jumaat. Kemudian seterusnya tuan-tuan, kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan beberapa amalan sunat yang sangat digalakkan untuk kita melaksanakannya pada hari Jumaat. Telah pun disenaraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di dalam ringkasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karangan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Jadi tuan-tuan, di antara amalan sunat yang telah ditunjukkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama sekali tuan-tuan, kita datang awal sebelum sembahyang subuh. Itu kalau boleh cubalah kita laksanakan tuan-tuan. Kalau pada hari-hari yang lain mungkin tuan-tuan kita sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, tapi hari Jumaat kita mungkin ada yang cuti, ada yang bekerja. Kalau boleh tuan-tuan, kita datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid untuk kita ya setidak-tidaknya 5 ataupun 10 minit sebelum azan kita sudah ada di masjid. Dengan solat dengan melakukan solat tahiyat dan juga solat Allahu Akbar, solat wuduk dan sebagainya. Kemudian kita tunggu azan. Tunggu azan itu tuan-tuan, Allahu Akbar, juga mempunyai fadilat yang sangat besar. Sebagaimana disebut dalam beberapa buah hadis, ganjaran bagi orang yang menunggu azan dikumandangkan seumpama orang yang melakukan ribat. Ribat ni apa tuan-tuan? Ribat ni maksudnya ialah orang yang berjaga sempadan. Tentera-tentera yang berjaga sempadan daripada dicerobohi oleh musuh siang dan malam. Ngantuk tak ngantuk, kalau dah tiba waktu bertugas, maknanya kena berjaga tuan-tuan. Jadi orang yang berjaga sempadan ini daripada dicerobohi oleh musuh tuan-tuan, pahalanya sangat besar. Maknanya pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, kita menunggu waktu azan itu dikumandangkan, ganjarannya seperti itulah. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh kita aturkan masa kita supaya kita dapat sampai ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Tak kiralah waktu apa, subuh ke, zuhur ke, asar ke, kita cuba usahakan. Dan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Sebab kita nak rebut fadilat yang ada pada hari Jumaat. Kemudian seterusnya tuan-tuan, pada hari Jumaat, setelah kita mendengar azan tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, kita jawablah segala lafaz azan itu tadi sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian
Selepas daripada azan tuan-tuan, jangan lupa untuk kita menyahut azan itu tadi dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya rasa saya tak perlu nak ajar tuan-tuan apa doanya. Cumanya tuan-tuan nak kena tambah lagi sikit. Selepas kita baca Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah sampai habis tu tadi tuan-tuan, itu tuan-tuan, siapa yang baca itu, baginda Rasulullah kata apa? Rasulullah jamin syafaatnya. Tambah lagi tuan-tuan, apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka Allah Ta'ala, baginda Rasulullah kata apa? Dijamin dia untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah lagi sikit tuan-tuan. Kemudian kita pun sembahyang qabliyah subuh. Lepas azan kita sembahyang qabliyah subuh. Qabliyah subuh tuan-tuan, ganjarannya ialah sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyatakan, rak'atani qabla subhi khairul laka min humurin ni'am. Ataupun khairul laka minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala. 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ataupun disebut dalam satu hadis yang lain, lebih baik daripada seekor unta merah. Unta merah ni tuan-tuan, kalau zaman dululah, zaman Rasulullah SAW, ialah binatang ataupun kata orang tu kenderaan tunggangan yang mewah, yang paling mahal harganya pada masa itu, yang menjadi rebutan kepada sesiapa untuk memilikinya. Jadi ini dia tuan-tuan. Jadi lebih baik daripada apa juga dambaan manusia di dunia pada hari ini tuan-tuan, maka 2 rakaat itulah lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, seterusnya kita solat subuh. Solat subuh. Selepas solat subuh tuan-tuan, kita sama-sama berwirid dengan imam, dengan bacaan-bacaan yang warid daripada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita cuba. Tuan-tuan, kalau boleh kita spendkan masa lagi, panjangkan lagi masa, walaupun mungkin imam tak baca wirid ataupun baca wirid dan sebagainya, tuan-tuan, kita tunggu lagi sampai masuk waktu duha. Sementara nak menunggu waktu duha itu tuan-tuan, ada beberapa amalan yang boleh kita buat. Yang pertama ialah kita baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran yang disunatkan pada hari Jumaat ialah kita membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang telah disebut oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat, Allah Ta'ala akan kurniakan dia cahaya sehingga Jumaat yang akan datang. Ini satu kelebihan yang sangat besar. InsyaAllah nanti saya akan cuba kupas. Kemudian yang keduanya tuan-tuan ialah baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam satu hadisnya yang maksudnya, barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, ataupun dalam satu riwayat yang lain 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada fitnah Dajjal. Ausima minad Dajjal. Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada fitnah Dajjal. Jadi tuan-tuan, agak-agak kalau baca surah Al-Kahfi ni berapa minit ni? Paling laju lah, saya ingat dalam setengah jam lah paling laju, ataupun 20 minit itu dah profesional lah baca 20 minit. Tapi kalau dengan bacaan biasa lebih kurang dalam 45 minit. Tuan-tuan, setengah jam lepas subuh, kita terus baca surah Al-Kahfi, lebih kurang sambung lagi 40 minit tuan-tuan. Kat situ sekira-kira sudah masuk waktu duha. Tuan-tuan, apabila masuk waktu duha, kita pun sembahyang duha. Tak kira lah sama ada tuan-tuan nak buat 2 ke, 4 ke, 8 ke, 12 ke, tuan-tuan terpulang lah. Tetapi, kita balik setelah sembahyang duha ini tadi, dengan kita datang sebelum azan tu tadi tuan-tuan, apa pahalanya? Apa fadilatnya tuan-tuan? Maka baginda Rasulullah menyebut, kalau kita buat yang seperti itu tadi tuan-tuan, iaitu datang sebelum azan subuh tadi, sampailah kita balik selepas waktu duha, maka baginda Rasulullah kata, engkau seperti melakukan haji dan umrah sempurna. Ini dia tuan-tuan. Setidak-tidaknya marilah kita sama-sama untuk kita merebut fadilat-fadilat ini tadi, supaya dengan itu insya-Allah kita menjadi orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian seterusnya tuan-tuan, amalan hari Jumaat ini tadi disambung lagi tuan-tuan. Lepas balik apa semua, mana yang cuti tuan-tuan, berehatlah sekejap. Kat situ dah berehat sekejap, bolehlah kita atur balik macam mana nak datang ke masjid semula. Tuan-tuan, untuk datang ke masjid semula ini tuan-tuan, kita lihat baginda telah mengaturkan untuk kita supaya kita mandi sunat. Mandi sunat ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah hidup para sahabat, sejarah hidup para ulama-ulama yang besar-besar ini tuan-tuan, ulama-ulama yang muktabar,
tuan-tuan, mereka tak pernah meninggalkan solat mandi sunat hari Jumaat. Disebutkan dalam satu kisah, tuan-tuan, seorang soleh. Seorang soleh ini, seorang ulama ini tadi, tuan-tuan, satu ketika dia dalam perjalanan ke masjid. Dia datang awal lah ni. Bila datang awal, tiba-tiba satu hari selipar dia tu putus. Selipar orang dulu ni, tuan-tuan, tak macam selipar kita. Orang dulu punya selipar dibuat daripada kulit. Jadi dia boleh repair balik. Bila repair balik, maknanya apa? Memakan masa. Bila memakan masa, akhirnya menyebabkan dia lambat sampai ke masjid. Tuan-tuan, bila lambat sampai ke masjid, dia kata apa? Sesungguhnya, tidaklah hari ini aku lambat datang ke masjid, melainkan kerana Allah Ta'ala telah menghukum aku kerana tak mandi sunat hari Jumaat. Tu concernnya. Betapa concernnya orang-orang dulu dengan hari Jumaat ini, sehingga merasakan apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku sehingga menyebabkan dia lambat masuk ke masjid itu, lambat sampai ke masjid itu, tuan-tuan, sebagai satu hukuman daripada Allah Ta'ala. Cuba bayangkan kita sekarang macam mana, tuan-tuan. Kita nak datang masjid ni, nak datang yang paling lambat ke nak paling awal? Ni kadang-kadang kita tengok Allah Akbar. Jadi orang dulu, tuan-tuan, dia datang lambat ke masjid, rupanya itu adalah hukuman Allah Ta'ala. Ini bagaimana mereka kata orang tu memahami situasi-situasi yang berlaku kepada mereka itu dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Jadi tuan-tuan, di sinilah kita lihat mandi sunat hari Jumaat. Kemudian seterusnya membanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya yang ni pun tuan-tuan pun dah maklum. Kemudian yang seterusnya ialah, selain daripada selawat itu tadi, ialah dengan kita membanyakkan doa. Disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, disebutkan di antara perkara yang disunatkan ataupun kata orang itu sangat-sangat digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan pada hari Jumaat ialah membanyakkan doa. Kerana pada hari Jumaat itu ada satu masa, ada satu tempoh, ada satu ketika yang mana Allah Ta'ala pasti akan makbulkan doa-doa kita ini. Jadi di antara tips yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, yang telah disebut oleh beberapa orang ulama, di antara waktu yang dimaksudkan itu, tuan-tuan, ialah ketika ataupun iaitu ketika antara dua khutbah. Antara dua khutbah itu, tuan-tuan. Maknanya kalau Tuan Bilal dikata apa? Amin, amin. Kat situ tu dalam pada dia baca doa, tuan-tuan, kita pun baca doa kita juga, tuan-tuan. Apa dia? Mintalah, tuan-tuan, hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan kita insya-Allah. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, sebagaimana disebut oleh beberapa orang ulama lagi, dirakamkan oleh di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, tuan-tuan, ialah waktu-waktu terakhir sebelum masuk waktu asar. Itu adalah juga di antara waktu yang makbul untuk kita berdoa pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu sebenarnya masa bila yang Allah Ta'ala akan berikan kemakbulan itu tadi. Ala kulli halnya, tuan-tuan, setelah kita membaca surah Al-Kahfi, setelah kita banyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa untuk kita membanyakkan doa kita hajat dunia dan akhirat. Tuan-tuan, Ibnu Athaillah As-Sekandari ada menyebut di dalam kitabnya, dia kata apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberi peluang kepada kita untuk berdoa, melainkan dia akan beri apa yang kita nak. Tidaklah Allah Ta'ala itu membukakan hati kita untuk kita berdoa kepadanya, melainkan dia akan beri apa yang kita minta. Itu dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya, tuan-tuan, kita ni, kalau hati kita ni tak pernah terbuka untuk minta ataupun berdoa kepada Allah Ta'ala, memang maknanya apa? Allah memang tak nak kasih kita lah, tuan-tuan. Jadi kalaulah di dalam hati kita berdetik untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala, cepat-cepatlah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma inni as'aluka min zawali ni'matik. Allahumma inni as'aluka min zawali ni'matik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah,
supaya jangan engkau hilangkan nikmat-nikmat yang telah engkau kurniakan kepada aku. Nikmat kesihatan, nikmat kesejahteraan, nikmat berkeluarga, nikmat kita mempunyai harta, nikmat kita hari ini dapat menjalani kehidupan seperti biasa dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya jangan dihilangkan daripada diri kita. Itu di antara doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian seterusnya baginda Rasulullah juga mengajar kita, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ya Allah supaya kurniakan kepada aku ketakwaan dan juga menjaga maruah serta kekayaan. Ini juga tuan-tuan, sebab apa kita dalam situasi hidup kita pada hari ini yang begitu banyak menghadapi cabaran, sama ada luaran dan dalaman, sama ada yang berbentuk zahir ataupun batin, sama ada yang berbentuk syaitan manusia ataupun yang berbentuk syaitan yang tak dapat dilihat. Segala cabaran ini tuan-tuan memerlukan kita untuk kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kita untuk kita berlindung dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena minta tuan-tuan, Allahumma inni as'aluka tuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kurniakan ketakwaan kepada aku ya Allah. Tuan-tuan, takwa selain daripada kita usahakan, kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takwa inilah sebenarnya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan hidup kita. Sebagaimana disebut oleh Allah Taala di dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, ayat ni kadang-kadang kita lihat terpampang di setengah-setengah tempat, sama ada di rumah ataupun di restoran-restoran. Tuan-tuan, nak gantung tak ada masalah, tapi yang lebih utama lagi ialah kita baca. Yang lebih utama lagi ialah kita memahami konsep apa dia yang dimaksudkan dengan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka dan akan mengeluarkan dia daripada Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terbalik tuan-tuan ni. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan berikan dia jalan keluar daripada segala masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka tuan-tuan. Jadi ulama-ulama membuat kesimpulan, syarat sebagaimana yang telah disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsirul Munir, di dalam menafsirkan surah ini tuan-tuan, dia kata apa? Takwa menjadi syarat untuk kita melepaskan diri daripada belenggu segala masalah kita. Takwa menjadi syarat untuk Allah Ta'ala memberikan kita rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Apa maksud takwa tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita melaksanakan apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan segala larangannya. Bersegeralah kita untuk berusaha melakukan apa juga yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya kita berusaha untuk kita meninggalkan apa juga maksiat ataupun penderhakaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini dia tuan-tuan, maknanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang telah diajarkan, sama ada disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Cukup banyak tuan-tuan, doa-doa di dalam Al-Quran. Doa-doa juga yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sama ada yang perlu kita baca pada waktu pagi, yang perlu kita baca pada waktu petang, ataupun setidak-tidaknya sebelum tidur, dan sebagainya, telah pun ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Justru itu tuan-tuan, saya mencadangkan kepada tuan-tuan, setidak-tidaknya supaya dapat memiliki sebuah kitab yang kata orang tu taklah terlalu besar, taklah terlalu kecil, petunjuk bagaimana kita hendak berdoa, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dengan namanya Al-Azkar. Sebuah kitab yang mengandungi amalan-amalan doa, yang mengandungi amalan-amalan ataupun doa-doa yang perlu dibaca mengikut situasi-situasi tertentu, dan disitulah petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah SAW boleh kita dapati bagaimana kita hendak berdoa. Jadi tuan-tuan, apabila kita hendak berdoa, apabila kita hendak melakukan sesuatu amalan itu tuan-tuan, manusia ataupun orang-orang Islam ini tuan-tuan terbahagi kepada 3 bahagian. Tuan-tuan, bahagian manusia yang pertama ialah dia ni merasakan apa? Dia sangat perlu kepada petunjuk daripada baginda Rasulullah bagaimana hendak beramal. Lantas dia akan berusaha untuk mencari sebanyak mungkin, berusaha untuk mencari dalil-dalil yang jelas, kitab-kitab yang boleh menunjukkan dia kepada amal-amal baginda Rasulullah SAW. Harap-harap kita jadi orang yang pertama ni lah tuan-tuan.
Maknanya apa? Kita nak berdoa, nampak kita cari dia punya dalil dia. Kita nak melakukan satu amalan, kita cari dia punya dalil dia ataupun petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala golongan yang kedua ni pula tadi tuan-tuan ialah golongan yang dia rasa memadai dengan apa yang dia dah buat sekarang ni. Tanpa perlukan dalil dan sebagainya. Yang kadang-kadang tuan-tuan, keadaan orang yang kedua ini sangat berbahaya. Boleh menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun boleh tercebur kepada perkara-perkara bid'ah yang akhirnya menyebabkan dia kerugian. Orang kata apa tuan-tuan? Tersungkur di depan pintu syurga. Punyalah banyak amalan tuan-tuan tetapi rupanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tidak bersandarkan kepada nas, tidak bersandarkan kepada dalil yang jelas, yang benar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan kedua, berbahaya tuan-tuan. Beramal juga tapi tanpa dalil ataupun tanpa sandaran yang betul. Kemudian yang ketiga, langsung buat dono tuan-tuan. Ini ada juga tuan-tuan. Ini lagi teruklah orang kata. Tuan-tuan, dahlah tak beramal langsung. Yang nombor dua tadi tuan-tuan setidak-tidaknya adalah sangkut-sangkut sikit. Tapi yang ketiga ni tuan-tuan langsung. Cari pun tidak, buat pun tidak. Jadi kalau boleh kita jangan macam itulah. Inilah satu gambaran yang telah disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'an. Jadi apabila ini bukan tuan-tuan kita lihat. InsyaAllah hari Jumaat ini kita cuba untuk memahami salah satu daripada amalan yang sangat penting yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu membaca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, di dalam surah Al-Kahfi, kita tahu tuan-tuan, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini. Riwayat daripada Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Maksudnya apa tuan-tuan? Iaitu barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni maksudnya malam dan juga hari Jumaat, iaitu pada petang Khamis, masuk waktu maghrib sampailah hari Jumaat sebelum asar. Itu tempoh dia. Tuan-tuan, kalau kita nak baca surah Al-Kahfi itu tadi, maka baginda Rasulullah kata apa? Adha'a lahul nur. Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan dia cahaya. Ma bainahu wa bainal jum'atain, antara dua Jumaat. Maknanya Allah Taala akan berikan dia cahaya sampai hari Jumaat yang akan datang. Tuan-tuan, salah satu daripada penafsiran kontemporari yang telah disebut oleh Dr. Salah, Allahumma salli ala Muhammad, Dr. Salah Sultan, seorang ulama yang terkenal daripada Mesir yang sekarang ni sedang meringkuk dalam penjara kudeta Mesir sana tuan-tuan. Tuan-tuan, beliau telah menjelaskan, dia kata apa? Setelah aku mengkaji beberapa kitab tafsir, setelah aku beristikharah, setelah aku solat hajat, setelah aku meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kitab-kitab tafsir dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah, aku dapat memahami yang dimaksudkan dengan cahaya sampai hari Jumaat yang akan datang itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjamin untuknya untuk terus mendapat hidayah sampai hari Jumaat depan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan, kalaulah tidak berusaha memahami dan mengamalkan surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, tidak ada jaminan untuk kita terus mendapat hidayah sampai Jumaat yang akan datang. Sedangkan dalam yang sama tuan-tuan, kita tahu surah Al-Kahfi ini adalah surah akhir zaman, surah yang perlu ada pada setiap umat Islam yang hidup di akhir zaman tuan-tuan. Sebab apa? Surah ini yang menjadi protector yang akan melindungi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai protector kita menghadapi segala fitnah Dajjal. Tuan-tuan, sedangkan fitnah Dajjal ini, yang Dajjal yang sebenarnya pun belum keluar tuan-tuan, kita pun dah ramai yang dah bergelimpangan tewas dengan kekuatan yang ada pada Dajjal jadian ini, apatah lagi nanti kalau Dajjal yang sebenarnya benar-benar muncul. Jadi daripada sinilah tuan-tuan, perlunya kita berusaha untuk memahami konsep cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi sehingga Jumaat yang akan datang. Jadi Dr. Salah Sultan ini menyatakan apa? Iaitu hidayah. Hidayah Allah, jaminan hidayah inilah yang akhirnya akan memelihara dia daripada terperangkap, daripada terjerumus kepada fitnah-fitnah Dajjal yang insya-Allah akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian seterusnya tuan-tuan, kenapa surah Al-Kahfi ini begitu penting? Rupa-rupanya tuan-tuan memang di antara kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini, sebagaimana yang telah disebut oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, menyebutkan tuan-tuan di dalam surah Al-Kahfi ini tuan-tuan dia mempunyai 3 intipati. Surah Al-Kahfi mempunyai 3 intipati, iaitu yang pertama sekali ialah tashihu aqidatin nas, ataupun tashihul aqidah. Surah Al-Kahfi tuan-tuan membetulkan semula akidah yang ada pada manusia yang hari ini ataupun ketika zaman baginda Rasulullah dulu, sehinggalah pada hari ini tuan-tuan, akidah-akidah yang salah inilah yang telah mendominasi manusia. Tuan-tuan, kita sekarang ni ada berapa orang satu dunia ni manusia tuan-tuan? Orang Islam ada berapa bilion? Hanya 1/3 saja. Betul? Maknanya apa? Yang kafir majoriti. Yang kafir majoriti ni tadi tuan-tuan, tak kira lah sama ada daripada mana-mana agama, tetapi kat sinilah kita lihat fungsi surah Al-Kahfi ini ialah untuk membetulkan balik akidah yang ada pada manusia. Dan di antara akidah yang mendominasi manusia pada hari ini ialah akidah yang berkaitan dengan kepercayaan ataupun i'tiqad Allah Ta'ala ada anak. Betul tuan-tuan? Orang Yahudi dia kata apa? Allah Ta'ala ada anak. Orang Kristian dia kata apa? Allah Ta'ala ada anak. Orang-orang penyembah berhala, sama ada daripada kalangan Hindu ataupun Buddha dan sebagainya, kita tengok macam mana tuan-tuan. Antara kepercayaannya juga menganggap bahawa di sana ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kalau kita tengok dulu tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, mereka juga menganggap Allah Taala ada anak. Siapa? Orang musyrikin menganggap Allah Taala ada anak. Siapa tu yang dimaksudkan? Itulah dia malaikat-malaikat. Tuan-tuan, nak cerita, orang Quraisy ni zaman-zaman tu punyalah tak suka dengan malaikat tuan-tuan. Sampaikan dia menggelarkan ataupun menggelarkan malaikat ni sebagai anak perempuan Allah Taala, wal iyad billah. Sebab apa? Kita tahu tuan-tuan ni zaman jahiliah dulu, dia orang tak suka dengan anak perempuan. Jadi bila tak suka dengan perempuan, dia tak suka dengan malaikat. Dalam tak sama dia tak suka dengan malaikat, jadi tu disinonimkan anak perempuan itu dengan malaikat. Ini dia ceritanya tuan-tuan. Itu yang Allah Ta'ala kata apa? Liyunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Tuan-tuan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi amaran kepada golongan-golongan yang mendakwa Allah Ta'ala ada anak. Itulah tadi tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, ini dia ceritanya. Lebih daripada separuh manusia yang hidup di atas muka bumi ini sekarang ini tuan-tuan, ini asas kepercayaan mereka. 3 golongan ini asas kepercayaan mereka ialah menganggap Allah Ta'ala itu ada anak. Tak kiralah daripada mana agama. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Nak bagi amaran kepada golongan ini supaya betulkan balik akidah mereka. Kerana malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sesungguhnya apa yang mereka dakwa, apa yang mereka percayai, apa yang mereka katakan itu berkenaan dengan Allah Ta'ala itu ada anak, tidak ada hujah dan dalil dari segi ilmu. Dan daripada situlah Allah Ta'ala menyatakan apa? Malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sesungguhnya besarlah dosa apabila mereka mengatakan demikian, yaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengatakan itu melainkan pembohongan dan juga pendustaan semata-mata. Ini contoh penegasan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan betapa pentingnya untuk kita membetulkan akidah. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, ayat ini juga memberi amaran kepada kita bahawa sesungguhnya musuh kita ataupun musuh orang-orang Islam inilah dia. Siapa-siapa juga yang menganggap Allah Ta'ala itu ada anak, inilah sebenarnya yang menjadi salah satu musuh yang besar, yang sentiasa berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Kita tengok tuan-tuan sejarahnya. Bagaimana apabila berlaku pemisahan di antara India dan Pakistan. Sejarah pemisahan antara India dan Pakistan. Apabila kerajaan India memberi tawaran kepada orang-orang Islam di India yang nak berhijrah ke Pakistan selepas daripada pengisytiharan tersebut, maka disediakan kenderaan yang kerajaan India telah menyediakan kemudahan untuk mereka pergi ke Pakistan melalui kereta api. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika umat Islam, lebih kurang 3 juta umat Islam berpindah daripada India ke Pakistan, yang selamat sampai ke Pakistan cuma tinggal 1 juta. 2 juta lagi tuan-tuan, mereka telah dibunuh di tengah jalan oleh pelampau-pelampau Hindu.
Ini salah satu daripada sifat permusuhan yang ditunjukkan oleh golongan-golongan ini sebagaimana disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Kamu pasti akan mendapati golongan yang sangat-sangat memusuhi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yang pertama ialah orang-orang Yahudi, yang keduanya ialah orang-orang musyrikin. Apa maksud orang-orang musyrikin? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyembah berhala, tuan-tuan. Sebagaimana ketika zaman baginda Rasulullah dulu, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Hari ini itu yang berlaku, tuan-tuan. Sejarah memberitahu kepada kita. Begitu juga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat pada tahun 1969 apabila Mao Zedong tuan-tuan dengan agama anutan dia itu tadi, walaupun dia berfahaman komunis dan sebagainya, tetapi sifat permusuhannya itu tadi, tuan-tuan, kita lihat mereka Mao Zedong dengan operasi ketenteraan dia telah melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap ulama-ulama di wilayah Xinjiang. Tuan-tuan, wilayah Xinjiang ni sebenarnya adalah wilayah Islam. Islam telah masuk ke wilayah Xinjiang pada tahun 48 Hijrah dan dinamakan sebagai Turkmenistan Timur. Tetapi apabila negara China pada masa itu menakluki Turkmenistan Timur ini, tuan-tuan, ditukar kepada wilayah Xinjiang. Wilayah Xinjiang sangat terkenal dengan dia punya bekalan arang batu dia yang paling besar dalam dunia, tuan-tuan. Itu dia antara kelebihannya, dan mempunyai tanah yang sangat subur. Jadi, tuan-tuan, apa yang berlaku ialah Mao Zedong telah melakukan pembunuhan dalam masa 3 hari 3 malam. Tak kurang daripada 60,000 orang ulama dibunuh di wilayah Xinjiang. Tuan-tuan, itu yang berlaku. Kemudian kita tengok apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Apabila Yahudi melakukan penjajahan terhadap negara Palestin, maknanya dengan keadaan yang berlaku, tuan-tuan sendiri pun dah maklumlah bagaimana kekejaman-kekejaman yang telah mereka lakukan. Apa yang segala aktiviti mereka di dalam usaha untuk melemahkan umat Islam di Palestin, semuanya dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang terbaru ialah sekarang ini antara perkembangannya ialah Israel telah pun menggazetkan di dalam parlimen bahawa negara mereka adalah negara Yahudi. Yang keduanya ialah mereka juga, Netanyahu juga telah mengisytiharkan mereka pasti akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan akan membina apa yang disebut sebagai Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Tuan-tuan tengok macam mana Solomon Temple, tanya dengan Pak Cik Google. Lengkap dah semua dah dengan dia punya segala desain dia, pakaian pengawal dia dan sebagainya. Tuan-tuan, ini satu perkara yang tidak mustahil. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan apa? Pada satu hari nanti, dalam satu hadis yang lain ialah pada satu hari nanti umat Islam akan merasakan bahawa umat Islam akan merasakan bahawa melihat Baitul Maqdis itu lebih baik daripada dunia dan seluruhnya. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau Rasulullah kata apa? Dapat tengok Masjidil Aqsa itu punyalah best, dia kata. Itu maksudnya. Maknanya kalaulah dapat tengok Masjidil Aqsa, maksudnya apa, tuan-tuan? Akan tiba satu saat nanti, tuan-tuan, Masjidil Aqsa akan lenyap dari bumi. Dan sekarang ni sudah pun berlaku. Di mana, tuan-tuan, perkembangan terbaru menyebutkan apa? Lantai-lantai yang, tuan-tuan kalau tengok kawasan Masjidil Aqsa itu ada satu tempat namanya Tembok Burak. Satu tempat itu namanya Tembok Burak, mengambil sempena daripada Rasulullah ikat burak di situ pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kawasan ini telah pun dikuasai, dirampas oleh Israel untuk dijadikan satu tempat namanya Tembok Meratap. Kan yang digoyang-goyang apa semua sambil dia baca dia punya apa semua tu. Tuan-tuan, itu Tembok Meratap tu, tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni, dia punya lantai-lantai dia sudah mula nampak runtuhan. Kerana apa? Rupa-rupanya, tuan-tuan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Raid Saleh, antara perjuang Palestin yang di Palestin tu, dikata apa? Israel sebenarnya sekarang ini sedang membina satu terowong, yang mana terowong-terowong ini dibuat dengan tujuan untuk nanti sampai satu ketika Masjidil Aqsa akan runtuh secara sendirinya, dan mereka akan mendakwa bahawa Masjidil Aqsa sebenarnya bukan dihancurkan oleh Israel, tetapi dia runtuh sendiri. Dan daripada runtuhan inilah nanti mereka akan membina Solomon Temple tadi. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Jadi apabila demikian, tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadapi mereka ini? Segala tipu daya. Ini baru Dajjal jadian ni, tuan-tuan ni. Kalau kita tengok, Israel ini mewakili Dajjal jadian, belum lagi Dajjal yang betul.
tetapi kita seolah-olah macam tak mampu untuk menghadapi segala tipu daya mereka. Jadi tuan-tuan tak boleh tidak, kita kena betulkan dulu akidah sebagaimana yang telah disebutkan oleh surah Al-Kahfi ini tadi yang diterangkan oleh ulama-ulama kepada kita. Baiklah. Jadi tuan-tuan, yang keduanya saya ringkaskan, yang keduanya ialah surah Al-Kahfi ini tadi ialah untuk membetulkan semula cara pandang kita ataupun cara berfikir kita. Apakah yang lebih utama antara kehidupan akhirat ataupun kehidupan dunia? Antara kita mengutamakan agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengutamakan hawa nafsu kita. Tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi ada satu kisah, dua orang tukang pemilik kebun, yang satu kaya, kebunnya banyak dan sebagainya, tapi dia kufur kepada Allah Taala, dan yang satu lagi kebunnya tak banyak, tapi dia beriman kepada Allah Taala, dan kat situ berlaku dialog. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kahfi. Jadi maknanya surah ini membetulkan cara berfikir kita. Apa sebenarnya hakikat kehidupan kita ini, tuan-tuan selain daripada itu, tuan-tuan juga diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, yang banyak membetulkan persepsi-persepsi yang juga pada hari ini banyak berlaku kesilapan. Tuan-tuan boleh simak. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, ialah yang ketiga, sebagaimana disebut oleh Syahid Syed Qutb, ialah tashihul qiyam, iaitu membetulkan semula nilai-nilai kehidupan yang ada pada manusia. Tuan-tuan, adakah keutamaan kekayaan manusia yang sebenarnya itu terletak pada harta dan juga anak-anak ataupun pangkat dia dan sebagainya, ataupun bagaimana? Jadi di sinilah surah Al-Kahfi membetulkan, meluruskan semula pemahaman kita, yang mana insya-Allah tuan-tuan kalau ada kesempatan di masa-masa yang akan datang, saya akan cuba mengupas perkara ini, dan kita lihat di sinilah tuan-tuan, surah Al-Kahfi ini sebenarnya sangat penting di dalam usaha kita untuk menghadapi segala cabaran yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini kita mendapat satu, kata orang tu, milestone yang baru di dalam kita nak melihat apakah dia tanggungjawab kita pada hari ini berdasarkan kepada surah Al-Kahfi ini, dan apakah dia perkara-perkara yang seharusnya kita buat berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam surah Al-Kahfi di dalam kita menghadapi konspirasi dan juga menghadapi kemunculan Dajjal. Kita tak tahu bila dia nak datang, bila dia nak muncul, tetapi dia pasti akan membawa satu musibah, pasti akan membawa satu fitnah yang tak pernah dihadapi oleh manusia-manusia sebelum ini, dan sesiapa yang melawan Dajjal pada masa itu pasti akan dimusnahkan oleh Dajjal, dan siapa yang dimusnahkan oleh Dajjal, itulah dia orang-orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah sebaliknya. Jadi tuan-tuan, setakat itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Ada salah dan silap, saya memohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kami perkara-perkara yang kami tidak tahu. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami perkara-perkara yang telah kami lupa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.